punca tu? Ke boleh proceed lain, perkara lain? Cikgu ulang balik cikgu. Boleh tak? Okay, boleh. Boleh je, no problem. Okay. So, okay. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua, dia bagi kat awak, okay, dia bagi 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Okay. Dia bagi, ni soalan ni Rana. Okay. Yang dia nak buat persamaan ni pula. Okay, tak apalah. So di sini kita nak buat apa? Kita nak tentukan adakah okay, sekarang diberi persamaan and then dia bagi nilai x sama dengan 1. Satu lagi dia bagi x sama dengan 1/3, betul? Okay, 1/3. Okay, so nak buat apa? Okay, kita tekan on balik. So nak tekan apa? Kita tekan 3 alpha x. Kenapa kena tekan alpha? Sebab x kita berwarna merah di sini. Okay. Bila x berwarna merah di sini, kita mesti tekan alpha lah. Kuasa 2. Okay. Tolak 7x. Tolak 7. Mana nak cari x ni? Tekan alpha x. Okay. Alpha x. Tambah 5. Lepas tu nak tekan apa? Calculate. Yes. Kita tekan calculate. Now, our x mesti apa? Nilai x kita mesti apa dulu? Mestilah 1 lah. Yang ni sebenarnya yang tadi tau kita key in dia, tapi persamaan kita dah lain, so kita tak boleh lah ambil x ni. Bila dia ada nombor ni biar je kita sekarang ni kita akan masukkan nilai yang perlu kita masukkan, iaitu 1. So sama dengan 1. Okay. So di sini, bila awak selesaikan yang first tadi, awak selesaikan awak dapat x sama dengan 1. Sekejap. Sama 1 kan tadi kan? Okay. So, bila kita dah sama dengan 1 tadi, x sama dengan 1. Nilai ni sama dengan 1 tadi. Bukan x sama dengan 1 sekarang. Okay. So, bila kita dapat sama dengan 1, dia sama tak dengan sebelah kiri, belah kanan dia tadi? Tak sama. Tak sama. So, adakah dia punca kepada persamaan tersebut? Tak. So, dia bukan punca kepada persamaan tersebut. So, kita try pula nombor 2. Nombor 2 apa dia? X sama dengan 1/3. Actually, awak tak payah tekan banyak kali pun persamaan ni. Sebab bila kita dah tekan persamaan ni, untuk dapatkan nilai X yang kedua, kita tekan sahaja calculate. So, dia akan tanya nilai X tu berapa. Sebab kita dah ada kan persamaan ni, kita dah tekan tadi. So, tak payahlah tekan banyak kali. So, untuk X seterusnya adalah 1/3. So, 1/3 nak tekan macam mana? 1 per kat mana per? A, B per C. Betul tak? So baru tekan sama dengan. So dapat berapa ni? Yang nombor 2 kita dapat apa? 3. So adakah dia punca kepada persamaan, yang tadi, kuadratik tadi? Ya, dia punca Ya. sebab dia sama. Yes. Boleh faham tak untuk yang ini? Boleh. Okay, good. So next kita tengok kat sini, actually punca bagi persamaan kuadratik dia adalah nilai X tau. Kalau okay, awak tengok okay, contoh yang ni. Okay, kalau awak tengok macam mana kita nak baca dia punya punca dia berada di, okay, ni kita punya graf. Sebelum tu cikgu nak tanya, bentuk graf kita ni, okay, sekejap, cikgu nak awak ikutlah awak ingat. Ikutlah awak. Ni kan tengok 3x tolak 5x tolak 2 sama dengan kosong. Ini merupakan persamaan kuadratik. Okey. Untuk ini, apakah nilai A, apakah nilai B, apakah nilai C? Ada yang tahu tak? Daripada persamaan kuadratik ni,
Nilai A dia apa? Nilai B dia apa? Nilai C dia apa? Tahu tak? Tak. Nilai A dia 3. Okey, nilai A dia 3. B? 5. 5 kan negatif 5? Negatif 5. Yes, awak kena ingat bila nak ambil nilai tu, nilai negatif di depan penting jangan abaikan. Okey, C kita? Negatif 2. Okey, yang ni yang paling senang. Okay, good. Di depan sekali merupakan nilai A kita, and then di tengah adalah B, di belakang sekali adalah C. Okey, A. Untuk kita tahu kita punya graf kita senyum ataupun masam, kita kena tengok apakah nilai A kita. Okey. So, bila A kita ni senyum? A kita senyum. Dia positif. Dia bukan nombor negatif. Yes, good. Siapa tu? Apabila Iman, nilai Iman. kita adalah positif. Iman. Okey, thank you Iman. Tak nak. Ada yang semua dah masuk. Okey, ada yang tak. Okay, kita teruskan balik. Okey. Kita nak tahu A merupakan, kita tengok bentuk. Okey, bentuk graf kita senyum ataupun masam. Okey. Kalau kita senyum bermaksud A kita adalah lebih besar dari kosong. Sebab dia nilai dia positif. Bila masa kita masam? Apabila A kita kurang daripada kosong. Okay, dia nombor negatif. So bermaksud di sini, apabila kita punya graf senyum, bermaksud A kita positif. Apabila bentuk graf kita masam, bermaksud A kita adalah bernilai negatif. Okey, tulang kaji je. Okey, dekat sini macam mana awak nak tentukan punca persamaan kuadratik? Kita hanya perlu tengok pada paksi X. So di sini ini dan nombor kat sini merupakan kita punya punca bagi persamaan kuadratik yang diberi. Okey, kalau yang ni berapa? X sama dengan 2 dan juga X sama dengan berapa? Okey, kita nak kira macam mana ni? Satu kotak ni. 0.1, maksudnya selang 2 kotak kita akan pergi ke 0.5. Faham tak ni? Nak cari 0.5 ni macam mana? Awak kena pandai kira kotak. Okey, daripada 0 nak pergi 0.5 ni, dia selang 2 kotak baru 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3. Okey, lebih kurang 0.3. 0.3 kan negatif 0.3. Weh, apa ni? Ada tak? Negatif 0.3. Yes, negatif 0.3. Macam mana kita dapat? Yang ni daripada graf, kita ambil je nilai pada X sahaja. So, untuk soalan ini, apakah punca bagi persamaan kuadratik untuk soalan ini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tengok pada paksi X. Graf awak sentuh pada paksi X. Graf awak sentuh pada paksi X. So di sini apakah nilai dia? X sama dengan apa dan X sama dengan apa? Ni boleh tak ni? Allahumma salli ala apa ni? Kejap. Okey. Lah baca je graf tu. Tak payah tekan kalkulator pun tak apa. Dia ada je kat sini. Ni negatif 4 dan juga ni apa ni? Antara 4 dan 6 nombor apa cik? 5. 5. Yes. Baca graf je sayang woi. Negatif 4 kat sini dengan 5. Yang ni merupakan punca bagi, dia dah bagi graf, awak baca je paksi X. Okey. So macam contoh soalan ni. Okey. So yang ni awak buat homework lah nanti kot lah. So macam mana nak tentukan punca, ini punca. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Alright. Yang ini tekan kalkulator juga senang. Okey, kita tengok yang ini.
X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Yang ini awak kena cari punca. Tapi kita tak boleh tekan kalkulator menggunakan kaedah tadi. Sebab apa? Sebab yang ni nilai X dia tak diberi. Nilai X awak perlu cari. So macam mana nak cari pun sama, kita boleh tekan kalkulator tapi kaedah dia yang lain sikit lah. Yang ni awak mesti tekan kalkulator. Macam mana cara dia? Okey, tengok kat sini. Tekan ke kunci mod 3 kali. Okey, awak tekan mod dekat kalkulator awak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, semua orang tekan tau yang ada kalkulator tu. Okey. Tekan dah? Alright. Bila Ya, awak tekan tekan, dah. okey. So sekarang ni dekat awak punya kalkulator dia ada EQN, MAT, VCT ni kita akan ambil EQN. EQN ni apa? EQN ni merujuk pada equation. Equation tu apa? Equation tu persamaan. So tekan 1 untuk memilih equation iaitu persamaan. Okey, semua orang tekan 1. Okey. So di sini kita punya unknown kita pada paparan unknown 2, 3 ni kita memang tahu kita ada pemboleh ubah. Tapi sekarang ni kita nak letak nilai X kita tu. Selepas nampak unknown ni, pada bulat ni awak tekan ke kanan sekali. Okey, kita akan ambil darjah dia. Okey, degree. Okey, semua orang dapat tak? Daripada unknown kita tekan bulat, lepas tu kita tekan ke kanan, kita tekan degree. Dapat. Alright. So sekarang ni degree kita ambil degree yang paling tinggi. Pada soalan kita berapa? Degree yang paling tinggi. Cikgu ulang yang saya tak dapat adik tu yang unknown tu. Okey. So tadi kita kena pergi mod 3 kali. 1, 2, 3. Then kita dekat equation kita kena tekan 1. Dekat unknown kita tekan anak yang bulat awak tu, awak tekan ke kanan. Ada orang pakai kalkulator lain tak? Ada kalkulator lain nanti yang tepi je lah. Okey boleh. Alright. So degree kita berapa sekarang? Kuasa paling tinggi awak nampak kat sini yang X. Kuasa paling tinggi berapa? Kuasa 2. So kita kena tekan 2. 2. Awak nampak 3 kat ada orang sebut 3 tak kan? So 2. Dah. Okey, kita tekan 2. Lepas tu dia akan tanya A kita apa, dia akan tanya B kita apa, dia akan tanya C kita apa. So dekat persamaan ini, A kita apa untuk soalan ni? Soalan ni, A kita apa? Kalau tak ada apa-apa huruf, yes, kalau ada apa-apa huruf dia 1. 1 yo. A. Okay, B? Negatif 5. Negatif 5. Good. C? C 6. Right, C kita 6. Okay, di sini, kan kat kalkulator kita tadi, kita tekanlah A kita 1 kan? So A 1. Okay, sama dengan, dia tanya B pula. B berapa? B negatif 5. Tekan sama dengan. C berapa? C kita 6. So tekan sama dengan. So di sini kita dapat, okay, kalau tengok X1 kita, so kita dapat di sini X1 kita adalah 3. Okay. Kita tekan lagi sekali sama dengan. X2 kita adalah 2. Okay, di sini cikgu nak ajar awak kaedah yang awak perlu letak untuk dapat markah lah. Kalau dalam exam ke apa yang perlu ada. Okay, cikgu padam dulu yang ni. Okay, cikgu padam dulu. Okay. Bila kita dah dapat nilai ni, okay, dalam dekat persamaan awak ni, awak buat kurungan. Okay. Kita kena buat kurungan sama dengan kosong. So akan letak jawapan awak ni dekat bawah. Okey, nak letak apa kat sini? Okay, kita tengok jawapan kita. Okey, kita ada huruf X, so kita letak X dan X di sini. Kalau X kita ni, ini adalah positif, kita akan letak di atas tolak 3. Yang ni pun sama sebab dia positif, kita letak tolak 2. Sebab apa kita kena letak X tolak 3, X tolak 2 ni?
Bila kita selesaikan persamaan ini, okey, kita letak kat bawah ni. X tolak 3 sama dengan kosong. Okey. X tolak 3 sama dengan kosong. So kalau kita nak nilai X kita, yang ini bawa ke sana akan jadi 3 kan. So kita dapat jawapan ni. That's why kita kena ada jalan kerja ni untuk dapatkan markah tau. Ini semua satu markah ni kalau dalam exam. So yang ni pula kenapa tolak 2? Sebab X tolak 2 sama dengan kosong. Bila awak selesaikan nilai X tu berapa, awak akan dapat 2. So kalau dalam buku latihan awak perlu letak jawapan dalam bentuk macam ni lah. X sama dengan 3 dan juga X sama dengan 2. Boleh tak? Cikgu akan bagi contoh lagi tak tahu lampu ingat tak? Form 2 apa dah belajar ni semua ni. Okey, kita tengok contoh. Okey, kuasa 2. Kita cuba yang ni sama juga. Okey. Cikgu nak awak buat semua buat 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 sama dengan kosong. Kita variable pula. Punca. Cuba cari tekan kalkulator lagi untuk cari dia punya punca dia. Tu tekan kalkulator macam tadi tu. Yes, sama juga. Cikgu nak awak tekan kalkulator. Okay, kita tekan balik AC. Okay. Kalau perasan kita pergi AC, dia pergi balik ke sini kan. Dia tanya A berapa, B berapa, C berapa. So kita perlu clearkan kita punya kalkulator dulu. Ataupun tekan je mode 3 kali, pergi 1 balik. Okay, degree ambil 2. Cara yang sama juga. Tapi sebab persamaan kita lain, kita tak boleh guna persamaan tadi. Ataupun awak clear. Sekejap Shift, clear. Mana yang nak clearkan awak punya ni? Tekan shift tu. Tekan shift. Tak boleh clear. Okay, sorry. Untuk awak bagi awak punya kalkulator mode biasa balik, tekan shift, tekan clear. Okay, tekan shift, tekan mode sebab dia warna kuning kan clear ni. Tekan 3, tekan sama dengan. Dia akan reset balik. Tu cara untuk reset, sorry. Okay, so cikgu ajar lagi sekali balik macam mana nak tekan kalkulator daripada persamaan yang kita dapat. Yang penting dekat persamaan kita ni kita kena tahu A kita apa, B kita apa, C kita apa. Baru kita boleh tahu nak tekan. So di sini A kita apa? A kita adalah 2, B kita Negatif 1. negatif 1, C kita Negatif 1. negatif 1 juga. So dekat kalkulator cikgu ulang balik. Kita tekan berapa kali mode? 3 kali mode. Lepas tu tekan 1 sebab kita nak equation. And then dekat sini kita punya degree kita. Kita nak degree. So dekat bulat ni awak kena tekan anak panah ke kanan. Yang ni untuk mencari punca punca persamaan kuadratik. So kita akan pilih 2. Okay, A kita 2 sama dengan B kita negatif 1 sama dengan C kita negatif 1 sama dengan. So X1 kita adalah 1, X2 kita negatif 0.5. Negatif 0.5 ni kalau kita nak tukar kepada pecahan, tekan A, B per C. Okay, kita jangan ambil perpuluhan jawapan awak mesti tukar ke bentuk pecahan. So bila tekan sama dengan balik, kita dah masuk balik kan tadi. So X1, okay, buat kurungan dulu. Sama dengan 0. So jawapan dekat kalkulator tadi adalah X sama dengan 1. Satu lagi adalah X sama dengan negatif 1 per 2. Dapat kan tadi? So X sama dengan 1. Satu lagi X dia bagi 0.5. Negatif 0.5. Yang ini nak tukar ke pecahan. Kita tekan A, B per C. So dia akan tukar ke bentuk pecahan. Okay. So macam mana kita nak letakkan kedua-dua jawapan kita ni dalam kurungan? So X. Ke atas nak letak apa? Berpandukan jawapan yang ini. X tambah 1 atau X tolak 1?
X tolak 1. Yes, good. Okay. X tolak 1 sebab di sini positif. Bila sini positif, atas dia akan terbaliklah tolak. Macam ni pula, X kita adalah negatif kan? Negatif 1/2. So dekat sini kita akan tulis apa? Dekat ruangan ni. Pecahan. Pecahan. Pecahan, yes, pecahan. Tapi nak tulis apa kat sini? Tambah 1/2 atau tolak 1/2? Tambah sebab dia negatif. Yes. Dia terbalik daripada jawapan yang kita dapat ni kita terbalikkan sahaja. So kita akan dapat 1/2 di sini. Cuma di sini, okey, bahagian ni cikgu nak ingatkan, awak tak boleh tinggal jawapan ni dalam bentuk pecahan. So 2 ni awak akan bawa naik ke atas. Okey, bila 2 bawa naik ke atas, jawapan awak akan jadi kurungan baru ini jawapan yang awak mesti tulis adalah 2x tambah 1. Awak tak boleh tulis jawapan awak dalam bentuk pecahan. Apa-apa pecahan di bawah, penyebut ini kita bawa naik ke belah kiri. X ni. Okey? Boleh faham tak kat situ? Boleh. Boleh Okey. cikgu, boleh. Okey. So katakan kita dapat jawapan X kita X sama dengan negatif 3/4. Dan kita dapat satu lagi X sama dengan negatif 5. Okey. So di sini, contohlah ni tak ada soalan pun. So awak nak letak apa di dalam kurungan? 4 tu pergi dekat X. Okay, actually di sini dia akan jadi kalau awak tak nak confuse, awak letak dulu X tambah 3/4 ke. Sini awak akan letak X tambah 5. Ni tak ada masalah lah. Ni negatif dia akan jadi tambah, yang ni negatif akan jadi tambah. Tapi jawapan jangan dalam bentuk pecahan, dia mesti bawa ke sana. So jawapan awak mestilah 4x tambah 3, satu lagi x tambah 5. Yang ni jawapan yang diterima dan ada markah. Boleh tak? Boleh ke? Boleh? Ngantuk dah. Boleh. Alright, good. So yang ni tak nak, jawapan yang atas ni tak nak. Nak mesti jawapan dalam bentuk yang ni lah, tak mau bentuk pecahan. Okay, kita tengok melakar graf last. Berapa minit dah ni? Okay. Tapi awak kena mahir juga nak menyelesaikan soalan untuk sebelum awak dapatkan nilai A, B atau C, awak kena mahir menjawab lah soalan macam ni. Kalau yang ada, dia tak bagi secara direct indirect macam ni. Okay, contoh. Soalan ni X, Allahumma salli ala. La ilaha illallah. Sekejap ada siapa baru masuk ke tu? Sekejap. To draw. Susah sangat. Okay. Tengok belakang graf lah, terus senang. Lepas tu kita boleh cari nanti. Okay, macam mana kita nak menentukan kaedah perfaktoran. Ini. Okay, melakar graf. Okay, untuk melakar graf, perkara pertama awak perlu tahu adalah melakar graf. Untuk melakar graf, perkara pertama awak tahu adalah bentuk graf. Macam mana kita nak tahu bentuk graf tu? Bentuk graf kita ada macam mana je untuk kuadratik? Bentuk graf. Senyum ataupun masam? Senyum patah masam. Okey, senyum ataupun masam. Awak cikgu punya senyum ataupun masam. Macam mana kita nak tahu kita punya graf tu bentuk senyum? Apabila nilai A kita adalah positif. Okey, kalau A kita kurang dari kosong, kita akan masam. Negatif kan? Orang fikir negatif kan selalu masam je. Okey. Betul. Kan, betul tak? Dan untuk nombor 2, perkara kedua yang perlu tahu adalah punca. Okey, kita kena tahu punca persamaan tu ataupun dia punya simetri.
simetri ni daripada B ya. Okay, tak apa. Nombor 3 awak kena tahu adalah pintasan Y. Pintasan Y ni dekat mana? Nanti kita tengok. Okey, kita tengok contoh soalan diberi di sini. Okay. Lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey. Diberi persamaan ini. Okey, kita tengok ni ya. X kuasa 2. Mana pula tu nak tulis ni. Okey. Kat sini lah. Okey, diberi X kuasa 2. Tolak 4X tambah 3. First nak rakam pula. Nak lakar kena tahu bentuk. So daripada persamaan ini, okey, daripada fungsi kuadratik yang diberi ni, bentuk graf awak senyum ke masam? Senyum. Okey, senyum. Kenapa awak kata senyum? Sebab nilai A dia Sebab nilai tu dia positif. positif. Okey, A kita adalah positif. So kita lukis lah kita punya graf tersenyum. Okey, graf tersenyum. Then, second, kita dah settle bentuk graf. Kita dah dapat bentuk senyum. Sebab apa senyum? Sebab dia nilai positif. Then kita tahu punca atau simetri. Macam mana kita nak tahu punca atau simetri? Yang ini, cikgu nak awak tekan kalkulator. Dapatkan berapakah nilai X. Tekan yang mod 3 kali tu. Apakah nilai X yang awak perlu tahu kat sini? Apa nilai X dia? Dapatkan tak? Tekan kalkulator. X sama dengan apa? X sama dengan apa? Cikgu bagi masa 1 minit dari sekarang. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1 cikgu. Okay, thank you. Siapa tu? Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus. Okay, yang lain dapat sama macam Ahmad Firdaus tak? Ya, Sekejap lah, cikgu pun baru tengok. Hampa punya apa semua dah masuk kan? Yang ada masalah dekat grup tadi semua dah okey ya? Semua dapat masuk. Ya, cikgu, saya pun dah dalam ni, cikgu. Halidah boleh masuk tak? Halidah ada tak? Ada cikgu. Okey, Intan Nur Rashikin ada tak? Ada. Okey, ada. Sorry, cikgu pun tak tengok handphone tadi. Kalau cikgu tengok tadi kan, habis kami tak kajak ni. Sorry, hampa pun telefon lah apa, miss call ke apa. Okey, semua dapat tak X sama dengan 3 dan X sama dengan 1? Dapat cikgu, dapat. Dapat, okey. Yang ni Iman kan? Yang Ha-ha. lain awak kena tahu. Cikgu dapat yo. Dapat. Okay. So di sini bermaksud kan cikgu kata bila dah kata nilai X kita sama dengan 3X sama dengan 1, bermaksud awak akan buat garisan yang paksi X lah. Betul tak? Ni kan paksi X. Okay, ni paksi X awak. Okay. So bermaksud kita ada dua punca dia. Punca dia mesti sentuh pada paksi X. So bermaksud punca kita di sini dan di sini. Okay. Sebelah kiri ke sebelah kanan nak letak satu? Belah kiri nak letak apa? Belah kanan nak letak apa? Kalau dalam graf awak, dalam graf awak, belah kanan selalu lebih besar atau lebih kecil? So belah sini nak letak apa? Belah kanan besar. Belah kanan ni nak letak nombor apa? Positif. Yelah, 3 ke 1? 3. Oh, 3. 3 lah cek. Belah sini 1. Sebab dia positif. Ya, cikgu. Belah kiri awak mesti letak nombor yang kecil. Belah kanan mesti letak nombor yang besar. Okay? Okay. So, Okay. settle. So, settle untuk nombor 2 punca dah dapat. And then pintasan Y. Okay, pintasan Y ni nak tengok kat mana? Pintasan Y ni kita kena tengok dekat C. C kita berapa sekarang? 3. C kita 3. Dah kata pintasan Y, dia mestilah berada pada paksi Y. Betul? Yang ni paksi X. Okay, kat mana kita nak letak positif 3 ni?
Kita letak je lah. Okay, kita punya sekejap cikgu kena lebihkan tau. Sebab apa cikgu kena lebihkan? Okay. 3 awak, adakah dia dua-dua positif tau. So di sini awak boleh, okay, kita potong je lah. So kita potong. Okay, kita dah kat sini. So kita nak potong 3 tu, saja kosong duduk kat mana kalau dekat sini? Belah kiri kosong ke kat tengah-tengah ni ke macam mana? Kosong. Kosong mestilah belah kiri betul? Kiri. So awak punya graf, awak mesti lukis part CY awak di sini. Di mana dekat sinilah awak punya nilai C tadi. Nilai C kita mesti berada atas part CY dan kita punya punca kita mestilah berada pada part CX. So inilah lakaran dia. Mesti tak faham kan? Kita try nombor 2, boleh? Okay, kita tengok nombor 2. Saya cuma tak faham siapa Pak CY tang tu cikgu. Apa pasal Pak CY tang tu? Okey, sebab cikgu dah lakar siap-siap benda ni. Cuma cikgu nak letak 3 tu secara logiknya. 3 tu kan positif. Kalau cikgu letak, okey, kita tukar colour lain. Okay. Kalau cikgu letak kat sini lah, contoh Pak CY cikgu. Kan? Graf awak yang menyentuh part CY adalah di sini, betul? Ini adalah di bawah part CX. Maksud nilai dia mesti negatif. Sekarang nilai kita adalah positif kat sini. So, kita tak boleh letak kat sini. So secara logiknya kita kena letak sebelah sana. Okey, faham. Tak kisahlah belah sini ke ataupun kat sini sikit ke. Yang penting dia mesti bernilai positif. Dia tak boleh berada di bawah. Okey, faham cikgu. Okay. Kita try tengok. Okey, faham. Kita try tengok C ni. Okey. So di sini negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15. Perkara pertama awak kena tahu sebelum melakar graf. Apa dia? Bentuk. Kena ingat kena tahu bentuk. So bentuk kita masam ke senyum? Masam. Okay, bentuk masam. So, kita lakarlah bentuk masam. Boleh tak ni? Then okay, bentuk kita settle. Okay, bentuk kita dah settle. Kita tahu masam. Pasal masam sebab nilai A kita adalah negatif. And then daripada sini cari punca. Okay, second thing. First dah cari settle. Bentuk kita masam. Second punca. Nak tahu punca ataupun simetri. Ataupun simetri ni. Jadi awak tahu kenapa cikgu tak sebut simetri ni. Cari dulu dia punya. Tekan kalkulator lah. Dapatkan nilai X dia. Okay, tekan kalkulator untuk per fungsi kuadratik yang ini. Okey, cikgu sebut fungsi kuadratik sebab ada fx di sini. Okey, dapatkan apakah nilai x kita? Okey, Ahmad. Kenapa Ahmad? Ahmad Firdaus. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5. Alright, good. So, kita tengok yang lain dapat sama tak? Sama. So kita dapat Sama cikgu, sama. X sama dengan 1, X sama dengan 5. Betul? Betul kan? Kita salah. Okey. X1 negatif 3. X1 bukanlah. X2 5. Okey. Yang ni negatif 3. Okey, sorry Ahmad. Cikgu tadi dekat tempat lain. Alright. Negatif 3 X1 kita negatif 3. Awak bila awak jawab exam jangan tulis X1, X2 X sahaja. Okay. So di sini kita ada 2 nilai X. Bila kita ada 2 nilai X, kita lukislah kita punya paksi X. Okay. Kat mana negatif 3, kat mana 5? Negatif 3 kiri, 5 kanan. Yes, good. Negatif 3 di kiri, 5 di kanan. Okey, settle. Nombor 2. Dah lakar graf kat situ. Apakah perkara ketiga yang awak perlu tahu? Pintasan Y. Ya, pintasan Y tengok apa? Pintasan Y tengok apa? Daripada persamaan ni, manakah pintasan Y? Apakah pintasan Y cikgu kat sini?
15. Yes, good. Pintasan Y kita adalah 15 atau C kita 15. Okay, C merujuk pada pintasan Y. Pintasan Y bermaksud apa pula? Dia mesti sentuh pada paksi Y. Okey, nak letak paksi Y sama dengan 15 tu kat mana? Okey, C sama dengan nak letak kat mana? So dia mesti berada pada positif kan? So dia mestilah berada di kalangan kat mana-mana kat garisan ni. Awak buat je lah. Okey. So, ni lah 15 awak. Faham tak? Faham. Tu je lah. 15 ni tak apalah, kat sini boleh. Yang penting dia apa positif. Tu letak kat sini sikit pun boleh. Okey. Boleh tak? Boleh. Dia berada di posisi Boleh cikgu, boleh positif. faham. Okey. Kalau faham, lepas ni kita buat latihan sahaja. Awak cuba buat ataupun perlu satu lagi contoh. Ke dah cukup? Ikut cikgu lah. Ya, ikut Boleh cikgu. juga Ikut buat cikgu, contoh cikgu. lagi cikgu. Boleh je bagi Nanti contoh tu. kami cepat lupa. Jangan puan ni. Okey, last but not Banyak least. tu. Cikgu ngampus apa tua? Ampun kan? Cikgu kan boleh. Cikgu lah. Tahu tak apa. Okey, awak cuba buat ni semua orang. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. Okay. First kita kena tahu apa? Ni soalan seterusnya. Senyum atau bersedih? Senyum ke sedih? Senyum. Senyum Senyum cikgu. Okey, bagus. Semua orang kena senyum. Kita haruslah berfikiran positif. Lepas tu, buat apa? Cari apa? Perkara kedua. Punca. Punca. Okey, tekan kalkulator. Cari punca. Awak dapat berapa? Kita tunggu Kita dapat berapa? Tiba-tiba senyap. Malaikat lalu pula. Okey, berapa? Daniel Syahir, Haris Aiman, okey ke? Okey. Okey, good Daniel. Okay. Haris Aiman, okey. Haris Aiman ni kelas mana dulu? Okey, dapat berapa ni? Berapa punca dia dapat? Oh, senyap je. Lambat ke nak dapatnya? Okey. Apa masalah? Ada masalah ke kat sini? Kenapa ni? Dapat berapa kelas? Ke tak dapat? X sama dengan 4. Okey, X sama Satu dengan X je. 1L je Dapat dapat. X je. Okey, ada masalah tak? Ada masalah. Okey, di sini apabila kita dapat satu sahaja nilai untuk X, awak kena tahu punca untuk fungsi kuadratik ni, dia tak semestinya 2. Dia mungkin boleh juga 1. Okey, bila kita dapat 1 bermaksud kita kena dapatkan dia punya simetri. Simetri bermaksud apa? Okey, X sama dengan 4. Sekarang nilai X kita adalah 1 sahaja. Agak-agak awak cikgu nak buat paksi X tu nak memotong ke tak memotong? Tak faham memotong ni. Okey, belajar tak titik maksimum dan titik minimum? Belajar kot. Belajar dah tak ingat tu. Okey. Kalau graf awak masam, awak punya yang paling tinggi sekali ni kita panggil apa? Ni dipanggil titik apa? Yang tu maksimum. Yes, sebab dia berada di atas bukit. Maka ini adalah titik maksimum. Bila di bawah sekali, maka dia adalah titik minimum. Okey. Apa benda guna titik-titik ni? Okey. So di sini, maksudnya di sini kita punya nilai X kita berada di titik minimum. Sebab kita ada satu nilai je. Kalau awak letak di sini,
Bermaksud nilai X awak kena ada 2. Tapi masalah nilai X kita 1 je kan. So kat mana kita punya X tu perlu berada? So kita perlu letak di sini kita punya garisan kita. Faham tak ni? So bermaksud okey, faham. nilai X kita 4. Okey, faham. Okey, so input padam. Allah, tu dia dengan senyum masam input padam. Allah padang tu. Tu lah pasal. Betul. Okey, tak apa. Kita senyumkan balik. Tengoklah pula. Patutnya dia di titik minimum kat sini 4 awak. Right, bukan di sini. Okey, di sini 4 awak. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Kita punya dah dapat kita punya punca. Punca kita ada 1 saja kat sini, bukan 2. So 1 sajalah daripada titik minimum. Seterusnya apakah langkah ketiga? Pintasan Y. Okey, pintasan Y kita berapa? 15. Cek, 15 tu. 16. Ni cek, 16. Ada. So kat mana kita nak lukis? Tak apa, tak ada masalah. So kat mana kita punya 16 nak lukis ni? Sebelah kiri 4. Belah kiri. Secara logik belah kiri lah. Tak kisahlah mana-mana. Sini boleh. Janji dia bernilai positif dan dia mestilah 16. Contohlah 16. sini. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, good. Settle. Itulah cara untuk melakar graf. So hari ni lebih kurang yang itulah kita nak belajar hari ni dan cikgu akan bagi latihan nanti dalam Telegram dan awak tolong buat di dalam buku awak nah. Buku latihan ada, nak pakai buku baru boleh. Nak Saya pakai buku baru lama boleh, tak kisah. Yes, tak kisah. Pakai buku lama boleh, pakai buku baru boleh. So latihan cikgu akan bagi macam mana nak buat sekarang cikgu habaq. Okey. So dah lebih masa apa kita ni. Tak apa, masa ikut juga. Ya itulah masa cikgu tapi taklah kadang-kadang cikgu risau apa punya data. Okey, sebelum tu cikgu nak hampa tunjuk muka Sat, nak cakap gambar. Pergi cari tudung ke apa, berapa orang dia pun Ya, pakai baju Sat lu. Dah! Tu dia lah hampa ni. On Sat, kamera. Boleh ikut Nabil. Malu lah cikgu. Eugene. Okey, beberapa orang ni je. Dia tak boleh nak tengok semua. Sekejap. Boleh tengok semua ke. Hai Eugene. Akhirnya, ya. Okey, Sat. Yang lain yang malu tu tak apa Tak lah. ada cerita tok saya kat belakang. Tak ada. Oh, Tok Allah masalah Allah. Tak Cikgu apa nampak lah. saya tu? Dah nampak dah. Tak apalah. yang tak boleh tu tak payah. Cikgu nak takat gambar je. First class kan. Alright. Sat. Sekejap nak. Cikgu nak bangka dulu. Okay. Mana lagi? Alright. Okey lah. 1, 2, 3. Sekejap, Ikhwan, cikgu. nampak? Cepatlah. Ambil Tak nak. Ni malu pula. Nabil, tak adil lah. Tunjuklah sekali. Okey. Hat. Dah sampai ni. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua. Bye cikgu. Bye. Kita jumpa besok. Baik, Go. Sampai kita next class. Okay, bye. 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 Terima kasih semua. Sama. Seronoknya ramai student. Kalau tidak 2-3 orang. Okay, boleh left group. Left group lah. Left meeting jangan left group. Cikgu Sat nak live group. Jangan. Okay, bye. Okey, baik Go. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum sedih dengan okay. Bye cikgu. Okay, bye Eugene. Alah, comel yang apa ni.